Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita hari ini untuk subjek geografi tingkatan 2, di mana topik hari ini akan membincangkan berkenaan dengan fototopografi. Okey, dalam fototopografi ni, apa yang penting sekali pelajar kena tahu adalah maksud peta topografi itu sendiri. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, peta topografi ni dia ada apa yang kita boleh lihat dia adalah merupakan keadaan bentuk muka bumi satu kawasan. Itu yang kita akan lihat dalam peta topografi ni. Kemudian kita akan melihat dalam peta topografi ni mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. So melintang dan menegak nanti kita akan ada huraian dia apakah bentuk melintang tu dan apakah bentuk menegak tu. Kemudian, apakah bentuk-bentuk muka bumi yang ada di dalam sebuah kawasan tu, kita akan dapat kena pasti melalui peta topografi. Ini antara yang awak kena tahu. Peta topografi ni dia akan menunjukkan keadaan bentuk muka bumi satu kawasan. Kemudian dalam peta topografi ni nanti kita akan lihat dia ada kotak-kotak-kotak lah, ada garis memanjang, garis melintang. Itu semua garisan-garisan tu kita akan sebut dia sebagai garisan grid yang melintang dan menegak. Secara detail kita akan tengok. Kemudian, kalau kita tengok dekat dalam peta ni, ni peta Kuala Kurau. Inilah kita sebut dia sebagai peta topografi. So dalam peta topografi ni nanti kita akan nampak lah ada petunjuk. Kemudian dia adalah ni bentuk-bentuk yang ada di dalam ni. Kita akan ada garisan-garisan melintang, kita ada garisan menegak. Kemudian kita ada nombor-nombor ni. Nombor-nombor semua perkara yang ada dalam ni kita akan bincang satu-satu lepas ni. Okey. Yang seterusnya, apabila pelajar dah kenal pasti definisi kepada peta topografi ni, kita akan melihat kepada ciri-ciri yang ada dalam suatu peta topografi ni. Okay, kalau kita lihat daripada peta topografi yang kita dah tengok tadi, peta topografi ni mestilah mengandungi tajuk, skala dan petunjuk. Mana tajuk? Tajuk ni adalah ni. Peta Kuala Kurau. Ini kita sebut dia sebagai tajuk. Kemudian dia kena ada skala. Skala tu yang mana? Skala ni kalau awak tengok dekat bahagian bawah ni dia ada skala nisbah 1. Skala dia 1 nisbah 50,000. Ini kita sebut dia sebagai skala. Kemudian petunjuk. Petunjuknya yang ini. Petunjuk yang mana dia akan tunjukkan apa sahaja yang ada dalam peta ni melalui petunjuk. Kalau awak tengok ya garisan bulat-bulat. Bulat-bulat tu di kawasan sini, kawasan sini, kawasan sini kan. Ada bulat-bulat tu. Okey, bulat-bulat tu namanya kontur. Kalau kata kalau tengok dalam petunjuk ni, dia ada warna biru. Warna biru ni namanya sungai. So, ini kawasan yang biru semua ni. Yang kecil, yang besar ni semua menunjukkan sungai. Kemudian dia ada pokok-pokok ni. Pokok yang macam ni warna hijau-hijau ni kan. Dia lah nama hutan. Awak tengok hutan ini adalah kawasan sini. Semua kawasan hutan. Melalui petunjuk ni, dia akan menggambarkan di manakah lokasi-lokasi ataupun kedudukan bagi setiap kawasan tersebut. Jadi, kita boleh tengoklah setiap benda yang kita nak cari di dalam peta, kita akan merujuk kepada petunjuk ni. Pelajar akan tengok kawasan padi di mana. Kawasan padi adalah kawasan yang merah-merah dot-dot ni. Ini semua kawasan padi. Kemudian kita akan tengok jambatan. Jambatan yang mana satu? Jambatan adalah di kawasan sini. Kemudian jalan raya, jalan kereta api mana satu? Okey, di kawasan yang macam bentuk gini kan. So, sepanjang ini adalah jalan kereta api. Semua yang ada di dalam petunjuk ni, dia akan merujukkan peta topografi ni. Itu sebab itulah dalam ciri satu peta topografi ni, dia mestilah mempunyai tajuk. Ini tajuk, kemudian kita ada petunjuk dan juga skala. Okey, itu yang pertama. Kemudian ciri-ciri fotografi yang kedua, dilukis menggunakan skala dan simbol. Maksudnya skala yang ini ni. Kalau awak tengok, dekat sini ada nombor kan. 28, 29, 30, 31, 32. Ini kita panggil skala. Lepas tu ada pula lagi kat sini skala yang menegak ni. 51, 52, 53, 54, 55. Ini adalah skala. Kemudian simbol-simbol. Kalau awak tengok dalam ni, kita ada simbol petak-petak ni. Petak-petak ni merujuk kepada kawasan pertempatan. Kalau awak tengok simbol-simbol yang menunjukkan hijau-hijau ini, ini adalah kawasan hutan. Maksud inilah simbol yang diguna pakai di dalam peta untuk menggambarkan sesuatu objek yang ada dalam peta ni. Okey.
Kemudian kalau tengok ciri-ciri topografi yang seterusnya, dia mestilah menggambarkan ciri pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya. Ini topik yang akan datang kita akan bincang secara detail lah, tapi untuk pengetahuan awak, dasar pandangan darat fizikal ni adalah maksudnya gambaran yang ada di dalam peta topografi yang menunjukkan sumber semula jadi yang mana wujud disebabkan secara semula jadinya lah, fitrahnya. Tapi kalau pandangan darat budaya ni, kalau awak tengok dalam peta, dia adalah menunjukkan kawasan ataupun keadaan yang mana dihasilkan oleh manusia. Contohnya kawasan perumahan, ini dihasilkan oleh manusia kan. Jambatan, apa lagi, jalan kereta api ni, semua yang dihasilkan oleh manusia. Ini adalah dikategorikan sebagai pandangan darat budaya. Tapi kalau kawasan hutan, kawasan apa lagi, kontur, itu semua adalah disebabkan oleh faktor semula jadi. So, dia adalah pandangan darat fizikal. Okey, so kalau dekat sini berkenaan dengan ciri-ciri peta topografi, kita ada 3 ciri fotografi, ciri-ciri peta topografi. Iaitu mestilah mengandungi tajuk, skala dan petunjuk. Yang kedua, dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol. Dan yang ketiga, dia menggambarkan ciri pandangan darat fizikal dan pandangan darat budaya. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi ciri-ciri bagi peta topografi, yang mana kalau kita lihat sahaja peta topografi ni, kita dah boleh gambarkan perkara-perkara tersebut. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada garisan timuran dan garisan utaraan. Apa itu garisan timuran dan apa itu garisan utaraan? So, kalau kita tengok di dalam ni, garisan timuran ni dia adalah dilukis secara menegak. Menegak menunjukkan suatu tempat ke arah timur. Dinomborkan dengan nilai semakin bertambah ke arah timur. Yang mana yang menegak ni? Maksudnya garisan menegak ni kalau awak tengok, ini garisan menegak yang menghala ke arah timur, ke bawah lah maksudnya. Dia menghala ke arah timur. Okey, ini adalah garisan menegak dia. Ini garisan menegak. Kalau awak tengok, dia kata skala dia mestilah skala yang semakin bertambah menghala ke arah timur. Nampak bertambah. 28, 29, 30, 31, 32. Ni semakin bertambah. Itu dikata garisan timuran. Ini yang menegak. Yang menegak ni kita panggil garisan timuran. Kalau tengok kawasan ni, nampak garisan timuran yang menunjukkan garisan tegak ni. Inilah tegak-tegak yang menghala ke kanan tu. Dia menunjukkan dia menghala ke arah timur. Okey, yang kedua kita ada garisan utaraan, di mana dilukis secara melintang. Okey, ini melintang ni kawan-kawan. Ni melintang. Okey, dia kata kedudukan suatu tempat ke arah utara. Maksudnya melintang dia menuju ke arah utara. Maksudnya dia makin meningkat ke atas lah. Kemudian kedudukan suatu tempat ke arah utara dinomborkan dengan nilai semakin bertambah ke arah utara. Ni nilai yang bertambah ni 51, 52, 53, 54 dan 55. Ini kita sebut garisan melintang yang menghala ke arah utara ini adalah garisan utaraan. Kalau kata dia adalah yang menegak, kemudian dia menghala ke arah timuran, itu adalah garisan timuran. Itu yang bezanya antara yang kita dapat lihat di dalam peta. Kita ada garisan utaraan dan juga garisan timuran. Okey, apa yang secara keseluruhannya lah, apa yang kita dah sentuh tadi. Di dalam peta topografi, yang pertama awak kena tahu dia adalah peta yang menunjukkan kawasan, sesuatu kawasan dalam satu peta tu. Kemudian dia ada pandangan darat barat daya dan barat timur. Dia menunjukkan garisan grade-grade tertentu. Itu adalah peta topografi. Dan pada grade-grade tertentu dia akan dapat lihatlah kedudukan suatu kawasan tu. Kemudian berdasarkan ciri, kalau awak tengok tadi, ciri peta topografi ada 3. Yang pertama mestilah ada skala, petunjuk dan juga dia punya tajuk. Tajuk, skala dan petunjuk di dalam satu peta. Kemudian dalam satu peta tu juga dia mestilah ada apa tadi? Simbol dan juga skala,
Dan yang ketiga, dalam satu peta topografi tu mestilah ada pandangan barat fizikal dan juga pandangan barat budaya. Ada dua pandangan yang kita akan lihat di dalam peta topografi. Okey, yang ketiga, apa yang kita bincangkan dalam topik ini juga adalah garisan grid. Dalam garisan grid ni tadi kita kata ada dua jenis garisan grid, iaitu garisan grid timuran dan juga utaraan. Untuk membezakan kedua-dua ni sangat mudah. Kalau kita tengok timuran ni, dia adalah garis yang menegak menghala ke arah timur. Kalau garisan utaraan ni, dia adalah garis melintang yang menghala ke arah utara. So, perkara yang kita bincang hari ini adalah 3 perkara sahaja. So, saya harap pelajar dapat kenal pasti dengan baik peta topografi, dan sekiranya kita ada latihan berkenaan dengan peta topografi nanti, pelajar tak akan ada masalah lah nak cari di mana tajuk, di mana petunjuk, di mana skala dia, di mana garisan utaraan, di mana garisan timuran, apakah ciri-ciri pandangan barat, apakah ciri-ciri pandangan barat fizikal dan juga pandangan barat budaya. So, ini sahaja yang kita akan bincangkan dalam topik ni. Yang seterusnya, pelajar akan buat latihan nanti, kita akan buat sama-sama di dalam kelas. Ini ada latihan yang kita akan buat. Okey, untuk terima kasih untuk hari ini kerana memberi perhatian kepada nota yang saya bincangkan ini. Semoga bermanfaat nota yang dikongsikan. So, untuk mendapatkan lebih banyak nota berkenaan dengan pelbagai subjek lah. So, boleh subscribe saya punya channel, Masyitah Khalid. So, sebarang maklumat, penambahbaikan, boleh komen saya di bahagian komen ataupun kontak saya di berbagai media sosial yang saya kongsikan di sini. So, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi untuk next class. Bye. Assalamualaikum.